Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar. Baik, hari ini kita akan membincangkan skema jawapan untuk ujian penguasaan yang kedua. Okey. Okey, nampak apa yang cikgu share? Okey. Senang ke susah soalan hari tu? Senang kan? Susah. Susah kan? Sebab ini apa yang cikgu dah ajar. Okey. Apa kali okey ni? Baik, soalan 1, morfologi. Dalam petikan di bawah terdapat kata kerja transitif satu objek dan kata kerja transitif dua objek. Kena pasti 5 kata kerja transitif dua objek. Okey, dia kata kat sini. Okey, ada kata kerja transitif satu objek. Dan ada kata kerja transitif dua objek. Okey, faham soalan betul-betul. Tapi dia nak apa? Dia nak yang dua objek saja, bukan satu objek. Kalau kamu jumpa satu objek tu, dia berperanan sebagai pengacau. Dia nak mengelirukan kita. So ingat, cari yang dua objek. Ya, dua objek. Baik. Sempena cuti persekolahan, ayah membawa keluarga kami pergi bercuti di Tanah Tinggi Cameron. Apabila kami tiba di sana, kami sekeluarga menjamu selera di kafe. Di kafe Abang Strawberry. Kami semua dilayan dengan baik di kafe tersebut. Pelayan yang ramah itu mengambilkan saya makanan yang sedap-sedap untuk dinikmati. Pelayan kafe tersebut turut menghidangi kami makanan yang terkenal di kafe tersebut, iaitu nasi lemak strawberry. Setelah selesai makan, kami semua singgah di pasar malam Cameron Highland. Ayah membelanjai kami pakaian baharu yang sangat cantik. Peniaga-peniaga di pasar tersebut juga menawari ayah barangan-barangan dengan harga yang murah. Selepas penat membeli belah, ayah memberitahu kami bahawa hotel telah ditempah. Kami semua bergerak ke hotel tersebut untuk berehat. Okey, ayat ni cikgu yang buat sendiri. Okey. Sebab kalau untuk cari kata kerja transitif dua objek ni, kamu tak akan jumpa dekat mana-mana majalah. Tak kisahlah majalah tunas cipta, Dewan Bahasa, Dewan Sastra, Dewan Masyarakat, tak akan jumpa. Sebab karangan pula, petikan yang ada kata kerja transitif dua objek ni ada dekat dalam buku-buku cerita ataupun mungkin novel cerpen. Tapi susah nak jumpa dia maknanya dalam satu perenggan yang sama. Okey. Baik, sekarang kita kena lihat. Okey, siapa boleh respon? Mana dia kata kerja transitif dua objek? Okey, Hidayah. Menghidangi, membelanjai, menawari. Okey, tengok. Menghidangi ya. Mana menghidangi? Okey, menghidangi. Menghidangi apa lagi, Hidayah? Membelanjai, menawari. Membelanjai, menawari. Okey. Menawari, membelanjai. Ya. Okey, sekarang tengok mana objek dia. Mengambilkan.
Baik. Okey. Lagi satu Hidayah. Okey, tak apa. Okey, mengambilkan. Ingat, lepas kata kerja transitif to object, dia ada mana objek pertama yang kita jumpa ialah objek tepat. Objek selepas objek tepat namanya objek CP. Ataupun formula yang kita buat itu apa dia? Siapa, apa. Siapa tu biasanya orang. Apa tu biasanya benda. Okay, contoh. Saya tu ialah siapa. Ataupun objek tepat. Okay. Makanan ialah apa? Iaitu objek CP. Okay, jarang cikgu kat sekolah beritahu benda ni. Betul? Okey, kejap Katik. Menghidangi. Sama juga. Kami tu ialah siapa? Makanan ialah, oh sorry. Makanan yang sedap-sedap ni panjang-panjang. Makanan yang sedap-sedap itu ialah objek yang kedua ataupun objek CP. Yang ni pun sama juga. Makanan yang terkenal. Makanan yang terkenal di kafe tersebut ialah objek. Objek CP ataupun apa. Membelanjai. Kami ialah objek tepat ataupun siapa. Pakaian baharu yang sangat cantik ialah objek CP ataupun apa. Menawari ayah. Ayah ialah siapa ataupun objek tepat. Barangan-barangan dengan harga yang murah. Barangan-barangan. Barangan-barangan ialah apa ataupun objek CP. Alright. Faham Senang je kan? Objek CP tu maknanya apa? Objek CP tu objek selepas objek tepat. Hidayah, contoh. Saya tu objek tepat. Kenapa objek tepat? Sebab dia selepas kata kerja transitif. Okay, kenapa makanan yang sedap-sedap tu objek CP? Objek CP tu dia berada selepas objek tepat, iaitu saya. Faham? Itu maknanya objek tepat, objek CP. Kami objek tepat, makanan yang terkenal di kafe tersebut, objek CP. Kami objek tepat, pakaian baharu yang sangat cantik, objek CP. Ingat, kata kerja transitif ada yang ada dua objek, ada yang satu objek. Faham? Okey, faham. Cuba tunjuk kat cikgu mana yang satu objek. Mana dia kata kerja transitif satu objek? Menjamu. Menjamu mana menjamu? Ya betul, menjamu Menjamu ialah kata kerja transitif satu objek. Mana objek dia? Selera. Satu objek saja. Sebab selera tu ialah apa? Apa lagi ada? Membawa. Mana objek dia? Keluarga kami. Pak. Okey, jelas Okey, lupa ada satu lagi kata kerja yang ada dua objek. Cuba bagi tahu cikgu. Siapa jumpa memang pakar lah. Ya, betul Hidayah. Bagus-bagus. Memberitahu. Memberitahu. Memberitahu ialah kata kerja transitif dua objek. Kenapa? Sebab objek tepat dia ialah kami. Objek tepat ialah kami. Objek CP ialah bahawa hotel telah ditempah.
Okey, jelas eh? Okey. Senang saja, tak payah buat ayat pun. Okey, soalan yang seterusnya. Senaraikan 5 kata adjektif. Ni senang sangatlah, kalau tak tahu tak tahu lah. Kata adjektif kita kena ingat kata adjektif ada berapa? Baru belajar hari tu kan. Kata adjektif ada berapa semua? Siapa ingat? Jenis kata adjektif. 12. 12 Betul ke 12? Bagi kat AJ. Ya? Bagi kat AJ. 9, betul. So dekat 9 tu. Ana. Razik. Okey, yang pertama apa dia? Kata adjektif perasaan. Kata adjektif warna. Panca indera. Kata adjektif panca indera. Kata adjektif bentuk. Kata adjektif ukuran. Kata adjektif suasana. Kata adjektif lagi. Sifat. Sifat. Lagi? Cara. Bagus kata adjektif cara kan. Ada 9 semuanya. Okey, sekarang lihat kat sini. Mana kata adjektif? 5 je. Senaraikan semua. Kalau malah tulis, buka mic, respon. Istimewa, cikgu. Ya, istimewa. Mana istimewa ni? Aish, kenapa tak nampak ni? Okey ni. Harga istimewa. Unik, senang. Unik, senang. Lupa. Okey, kejap. Lupa kata kerja lah. Lupa kata kerja. Unik. Unik dan senang. Mana senang? Senang. Okey, lagi. Baik. Dekat mana baik? Okey, baik. Okey, lagi. Tak payah ikut hierarki pun tak apa. Tapi kalau soalan penyuntingan, kena ikut hierarki. Tapi kalau soalan analisis golongan kata dekat dalam teks ni, tak payah ikut hierarki pun tak apa. Tak ada masalah. Ingat, penyuntingan kena. Penyuntingan tu apa dia? Cari kesalahan bahasa. Okay, apa lagi? Lapang. Lapang. Masa lapang. Betul. Lagi? Ya, penat. Betul. Unik pun kata adjektif. Unik tu kata adjektif macam keadaan lah. Unik. Nampak menarik. Okey, pergi. Bagus katik Online kelas pun nak minta izin minta tandas. Okey. Dah jumpa
Itu saja. Yang lain tu bukan. Kenapa lupa bukan? Lupa ni perbuatan. Lupa. Lupa ada satu perbuatan. Bukan sifat. Kalau sifat tu pelupa. Pelupa tu sifat. Okey. Selesai ya? Okey, siapa nak baca bahan satu? Kita masuk pertanyaan umum ni. Hai, senyap. Siapa volunteer nak baca? Saya cikgu. Okey, bagus-bagus. Hari ini kita semakin kerap membaca berita melalui media cetak maupun elektronik tentang jenayah cyber, khususnya jenayah penipuan. Setiap hari hampir ada sahaja mangsa yang dijerat sehingga terpedaya dan akhirnya mengalami kerugian jutaan ringgit. Berdasarkan statistik laman web Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia, MyCert, sebanyak 10,699 kes jenayah cyber dicetakkan pada tahun 2019 dan jumlah itu meningkat sebanyak 25.6% berbanding dengan tahun sebelumnya, iaitu 7,962 kes. Menurut Puan Norita, pensyarah program Sains Komputer Keselamatan dan Jaminan Maklumat, Fakulti Sains dan Teknologi di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, untuk menangani jenayah ini, syarikat telekomunikasi perlu memainkan peranan yang agresif seiring dengan usaha kerajaan. Menurutnya, syarikat telekomunikasi perlu membangunkan sistem pengurusan keselamatan maklumat bagi melindungi organisasi mereka dan memberikan keutamaan kepada pelanggan. Oleh itu, pihak yang tidak bertanggungjawab tidak akan sewenang-wenangnya memasang perangkat untuk menjerat mangsa kerana adanya kawalan keselamatan daripada syarikat telekomunikasi. Sikap pengguna yang mudah mempercayai sesuatu berita atau perkhidmatan perlu diubah agar mereka tidak menjadi mangsa jenayah cyber. Okey, terima kasih. Okey, jadi bahan satu ni berkaitan tema dia ialah tentang jenayah cyber ataupun yang kita dengar scammer lah kan. Okey, scammer ni ataupun jenayah cyber dah lama dah kan. Dia boleh muncul dalam macam-macam bentuk. Kan? 4 tahun sudah, contoh scam yang kita nampak, ingat tak ada scam like and share kan? Mana setiap like tu dapat RM1. Ustaz Cikgu. Dia macam like and share dekat YouTube dan Facebook. Benda tu memang betul dapat duit. Yang memula join tu memang akan dapat duit. Kan? Hanya like dan share je. Tapi dah lama-lama, bila dah ramai join modus operandi ni, dia dah stop apps tu. Terus dah dapat duit. Sebab apa? Dia macam pandai tau. Kalau kita nak dapat persen lebih, kita kena laburkan duit. So, kalau yang baru-baru join ni, labur duit and then tiba-tiba dah stop dia program tu, tak dapat duit. Macam-macam lagi lah jenayah cyber ni. Contoh yang biasa kita dengar lah. Yang ada syndicate the call kita, cakap kita ada kes mahkamah lah. Kita terlibat dengan jenayah lah. Itu jenayah cyber juga tu. Kan? Macam yang cikgu beritahu dulu. Yang cerita apa nama cerita tu? One Cent Thief kan? Yang dia curi 1 sen setiap akaun kan? Itu pun salah satu jenayah cyber juga. Betul. Dah tengok lah? Ayo, dah. Dia pun cuba sembang panjang-panjang. Saya Dah tengok lah? tulis jawapan dia. Lepas saya bagi tempat dia. Lepas saya dah tulis jawapan dia. Sudah. Itu contoh dia lah. Okey. Biasanya bahan 1 dan bahan 2 tema memang sama.
Kalau bahan 1 tentang jenayah cyber, bahan 2 pun sama juga. Okey. Sekarang kita lihat bahan 2. Okey, bahan 2 siapa nak baca? Saya cikgu. Okey. Penipuan melalui internet termasuk penyebaran berita tidak benar terus menjadi duri dalam daging buat rakyat Malaysia apabila semakin ramai diperdaya sehingga menjadi mangsa jenayah cyber sejak tahun 2016. Ketua Pegawai Eksekutif Abdul Wahab berkata pihaknya mendapati antara kegiatan penipuan internet ialah penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat internet yang mampu menyebarkan maklumat dengan laju dan membenarkan pengguna mengguna perkhidmatan dengan identiti rekaan adalah antara sebab penipuan dan penyebaran berita tidak benar dapat dilakukan dengan mudah. Sikap pengguna yang mudah mempercayai suatu berita atau perkhidmatan telah memburukkan lagi keadaan. Oleh itu, pengguna internet haruslah meningkatkan tahap literasi mereka dan lebih berwaspada terhadap penipuan internet. Sikap seperti penting agar masalah penyebaran berita palsu dan penipuan internet dapat dibendung di negara kita. Okey, terima kasih Hidayah. Baik, sekarang kita jawab soalan yang pertama. Okey, dasarkan bahan 1 berikan maksud memainkan peranan. Okey, seperti biasa kita kena huraikan frasa ni daripada perkataan kepada perkataan. Okey, apakah maksud memainkan dan apa pula maksud peranan? Okey. Siapa boleh respon? Apakah maksud memainkan peranan? Okey, mainkan peranan tu kamu boleh relate dekat bahan yang pertama kan? Memainkan peranan. Apakah maksud mainkan peranan? Ikut konteks dalam bahan 1. Syarikat telekomunikasi perlu memainkan peranan yang agresif seiring dengan usaha kerajaan. Siapa boleh respon? Apakah maksud memainkan peranan? Aktif. Aktif, bukan. Melakukan ego. Melakukan. Memainkan tu maknanya melakukan. Okey, hampir tepat melakukan. Betul, Uzma Zahirah. Melaksanakan tanggungjawab. Betul. Boleh? Memainkan tu maknanya melaksanakan. Peranan tu ialah tanggungjawab. Boleh terima. Membuat tugas. Membuat tugas. Okay, lebih cantik kalau kamu tukar membuat tu kepada menjalankan tugas. Menjalankan tugas. Itu betul. So, ada 2 jawapan kat sini. Tadi, melaksanakan tanggungjawab ataupun menjalankan tugas. Baik. Sekarang lihat pula soalan 2. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan penipuan internet dalam kalangan masyarakat. Okey, so dia nak cari persamaan dahulu baru cari perbezaan. Okey, maknanya apa persamaan punca penipuan internet dalam kalangan masyarakat? Okey, boleh tengok apa dia persamaan dia. Okey, you kecilkan sikit. Okey, apa persamaan dia?
Persamaan punca apa tadi? Persamaan faktor yang menyebabkan penipuan internet dalam kalangan masyarakat. Apa dia punca-punca masyarakat terpalit dengan penipuan internet? Pengguna yang mudah mempercayai sesuatu berita atau perkhidmatan perlu salah. Ya, betul. Okey. Baik, bahan 2 ada tak yang sama? Tengok bahan 2 pula. Sikap sebegini penting agar masalah menyebar berita palsu dan penipuan internet dapat dibendung negara kita. Betul cikgu? Mana? Yang bawah tu. Perenggan kedua. Perenggan kedua. Pengguna, ni. Yang ni sikap pengguna yang mudah mempunyai sesuatu, berita atau perkhidmatan. Ya, betul. Okay, nampak sama kan? Makna bahan 1, pengguna mudah mempercayai satu berita atau perkhidmatan. Bahan 2, sikap pengguna yang mudah mempercayai suatu berita atau perkhidmatan. Nampak? Sama. Apa punca dia? Sebab masyarakat kita sekarang ni mudah percaya. Okey. Baik, apa pula perbezaan pula? Perbezaan bagi punca bagi bahan 1 dan punca bagi bahan yang kedua. Jumpa tak punca dia? Apa punca tersebarnya penipuan internet ni sehingga masyarakat ni mudah percaya? Apa dia punca yang menyebabkan penipuan internet dalam kalangan masyarakat kita? Bahan 1 ada ke tak ada? Macam tadi yang punca tadi yang ni kan, pengguna mudah mempercayai berita tu kan. Ada lagi tak punca lain bagi bahan 1? Ada Ada rasa cikgu. tak ada bahan 1? Okey, kalau bahan 1 tak ada, tengok bahan 2 ada tak punca dia? Cikgu, Ya. kalau bahan 1 syarikat telekomunikasi perlu membangunkan sistem pengesahan keselamatan maklumat, boleh ke? Itu lebih kepada usaha. Oh, Membanterai, kita nak punca. Okey. Maknanya bahan 1 tak ada. Okey, bahan 2. Okey, Uzma Zahira. Penyebaran berita tidak benar, penyebaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Itu namanya ciri-ciri penipuan internet. Maknanya penyebaran berita yang tak betul, penyebaran identiti kan. Dia menyamar dengan macam-macam orang lah. Kan? Itu ciri-ciri penipuan internet. Kita nak punca, ni dia punca dia. Sifat internet yang mampu menyebarkan maklumat dengan laju dan membenarkan pengguna mengguna perkhidmatan dengan identiti rekaan adalah antara sebab. Nampak?
Sebab tu ialah faktor. Faham? Tu kata kunci dia. So inilah dia perbezaan dia. Okey, jelas okey. Kalau faktor kata kunci dia sebab. Kalau usaha ataupun langkah kata kunci dia ada kata bantu. Perlulah, mestilah, hendaklah, haruslah. Kalau kesan kata kunci dia apa? Menyebabkan, menjejaskan, mengakibatkan, itu untuk kesan. So, penting untuk kamu tahu kata kunci, lebih-lebih lagi kalau kamu nak jawab soalan rumusan. Okey, jelas Okey, settle. Okey, tengok nombor 3 pula. Ini soalan kebat Jawapan tak ada dalam teks. Penipuan internet boleh berlaku disebabkan kebocoran data pelanggan yang membuka ruang kepada pihak ketiga untuk melakukan penggodaman sama ada menerusi peranti atau persian yang tidak selamat. Alhamdulillah. Pada pendapat anda, bagaimanakah masalah kebocoran maklumat ini dapat diatasi? Maknanya kat sini, jelaskan usaha ataupun cara untuk mengatasi masalah kebocoran maklumat. Siapa ada idea? Meletakkan secondary code untuk maklumat peribadi. Wah. Okey, cuba Razi tulis dekat ni. Komen. Komen Google Meet. Google Meet pula, Zoom. Sebab ada istilah yang kita kena tukar. Okey, lah yang tahu terus tulis dekat ni chat Zoom Meletakkan pengesahan kedua untuk memasuk meletakkan pengesahan kedua untuk memasuki maklumat peribadi. Ataupun meletakkan kita tukar, mengaktifkan pengesahan kedua untuk memasuki maklumat peribadi. Kita perlu mengaktifkan pengesahan kedua untuk memasuki maklumat peribadi. Sekejap. Okey, Nik Safia, menaik taraf peranti telefon pintar. Ya, boleh? Menaik taraf peranti telefon pintar. Ataupun menaik taraf sistem keselamatan. Menaik taraf sistem keselamatan pada telefon pintar. Login boleh pakai ke Cikgu BM?
Oh, login kalau tengok dekat internet kita apa log masuk log masuk kan. Okey baik, selesai. Dia nak dua isi saja sebab 3 markah. Okey, yang soalan keempat. Masalah penipuan internet begitu sukar untuk ditangani kerana kelicikan penjenayah. Sekiranya anda ialah seorang pegawai lantik untuk menangani jenayah tersebut, cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk menanganinya. Ni senang lah, ni senang. Yang tengok cerita One Cent Thief tu tahulah. Maknanya pegawai lantik untuk menangani jenayah ni apa dia? Macam pegawai IT. Macam setiap bank memang kita ada pegawai IT. Kan? Kawan cikgu pun dia kerja kat Agrobank, dia memang jadi pegawai IT lah dekat bank. Dia macam jaga bahagian security lah. Security network dekat bank. Tugas dia macam sebiji macam dalam cerita One Cent Thief tu. Saya akan cari dia ubah. Okey, maknanya kalau kamu sebagai pegawai yang lantik untuk menangani jenayah tersebut, apa langkah-langkah yang kita kena buat? Apa dia? Cepat tengok movie tapi tak tahu. Menaikkan taraf sistem. Boleh ke menaikkan taraf sistem? Menaik taraf. Cuba tulis dekat ni. Google Meet lagi. Dekat Zoom. Katakan sistem tandanya. Okey, ni cikgu betulkan Rashdan pun jawapan. Walaupun boleh itu betul. Cuba murnikan dalam ayat yang lengkap. Ialah saya akan memperketatkan sistem pertahanan sistem keselamatan saya akan memperketatkan sistem keselamatan kawalan daripada digodam oleh penjenayah cyber. Daripada digodam oleh penjenayah cyber. Okey. Okey, lagi satu jawapan Udaya betul lah. Maknanya kita harus melaporkan kes penipuan internet kepada pihak berkuasa ataupun pegawai penyiasatan. Okey jelas? Baik, sekarang kita lihat pula soalan yang kedua. Ini susah sikit.
Okey, bahan 1 ialah gurindam. Bahan 2 ialah cerpen. Okey, siapa yang nak baca gurindam ni? Tak payah baca dalam bentuk gurindam pun tak apa, baca biasa pun boleh. Siapa nak baca? Asyik orang yang sama je. Cuba yang lain. Saya cikgu, saya. Boleh baca. Boleh buka mic. Uzai. Uzai, boleh baca Uzai. Okey. Tak nak. Okey, baca. Ini bukan grup WhatsApp . Okey, boleh baca. Okey. Mic dah buka dah. Saya baca. Ya, boleh. Bahan 1 kan? Bahan 1. Ni siapa nama? Tira. Okey, baik. Okey, boleh mulakan bacaan. Bahan 1. Gurindam hati wajah. Jika teguh azam dan cita yang dibuat menjadi nyata. Jika kau asah potensi diri yang diusahakan pasti menjadi. Jika ilmu penuh di dada, idea terbaik sentiasa ada. Jika semangat tersemak di dada, hasil kau dapat berlipat ganda. Jika tabah juga semangat, tidak rugi menumpah keringat. Jika pekerja utamakan muafakat, semua usaha membawa berkat. Jika idea sungguh kreatif, kelak kau dapat pelbagai insentif. Jika hidup selalu berbakti, namamu harum tersemak di hati. Okey, terima kasih. Cak, sorry. Nama siapa tadi? Cuk tak dengar. Nur Atira. Nur Atira. Okey, baik. Okey, jadi itulah dia gurindam hati wajah. Jadi kat sini setiap rangkap ni ada maksud yang tersendiri. Okey, tak apa. Sekarang kita lihat bahan 2. Okey, siapa nak baca bahan 2? Ke cikgu nak panggil ni? Cikgu nak Razik Irfan boleh? Saya cikgu. Bahan 2. Hakim telah mendengar dengan penuh minat. Segala kata itu membakar semangatnya untuk memajukan tanah yang ditebusnya. Dia juga berharap kejayaannya nanti akan menjadi contoh teladan kepada orang yang seketurunan dengannya, yang mendapat kelebihan daripada dasar ekonomi baru dan pelbagai projek pembangunan sebuah kerajaan yang prihatin. Hakim perlu membina sebuah beban tertutup. Dia memerlukan segala kerja menebang pokok dan meratakan tanah. Berlori-lori tanah telah diangkut untuk menambak kawasan yang memang rendah dan berair itu. Wang simpanannya hampir habis di situ. Kos pembinaan sebuah lubang ayam tertutup dengan sistem penyaman udara dan peralatan memberi makanan semi-automatik melebihi RM200,000. Hakim sudah beberapa kali turun naik tangga bank untuk berbincang tentang pinjaman projek pertanian. Kertas kerja sudah beberapa kali dipinda sehingga akhirnya pinjaman diluluskan. Pinjaman sebanyak itu memerlukan cagaran dan dia tidak ada harta yang lain selain tanah Pak Kadok yang baru ditebusnya.
Dengan susah payah, muncullah seorang yang berhormat sanggup campur tangan dan memujuk pihak bank untuk meluluskan pinjamannya. Dengan pertolongan itu, terbinalah sebuah reban yang boleh memuatkan 10,000 ekor ayam. Okey, terima kasih. Baik, sekarang sudah line. Okey, sekarang kita lihat soalan yang pertama. Dasarkan bahan satu, berikan maksud rangkai kata pelbagai insentif. Okey, pelbagai insentif ni kita jumpa dekat bahan yang kedua. Okey, kat mana dia pelbagai insentif? Pelbagai insentif. Cikgu pula jumpa. Ke bahan satu. Bahan satu. Pelbagai insentif. Apakah maksud pelbagai insentif? Okey. Kelak kau dapat pelbagai insentif. Okey, jika idea semua kreatif, kelak kau dapat pelbagai insentif. Mana kalau kita ni mempunyai idea yang kreatif dan inovatif, kita akan dapat pelbagai insentif. Apakah maksud pelbagai insentif tu? Ya. Mendapat ganjaran. Bukan bermacam cara. Insentif tu macam ganjaran. Ganjaran, betul. Mendapat pelbagai insentif. Pelbagai tu bukan mendapat. Akil fahami betul, bermacam. Bermacam yang betul untuk insentif hidayah. Bermacam ganjaran. Okey, apa lagi? Selain bermacam ganjaran, apa lagi? Pelbagai manfaat. Pelbagai manfaat. Pelbagai tak boleh guna, kita kena petak lain. Pelbagai apa dia? Bermacam manfaat. Bermacam manfaat boleh juga. Bermacam manfaat. Kalau aneka kebaikan? Aneka kebaikan. Beraneka. Beraneka kebaikan boleh? Kebaikan ataupun kelebihan? Kelebihan. Beraneka kelebihan. Ataupun beberapa. Beberapa kelebihan. Insentif tu macam satu bentuk bantuan, ganjaran, manfaat. Itu macam ni lah. Macam kamu beli barang kat Shopee kan. Kamu akan dapat cashback. Kan? Cashback tu namanya ganjaran. Sambil kita beli, sambil tu kita akan dapat cashback. Itu namanya ganjaran. Maknanya insentif lah kelebihan kita. Okey, nombor 2. Berdasarkan semua bahan, nyatakan ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap individu dalam menghadapi cabaran dan rintangan untuk memajukan diri sendiri. Untuk majukan diri. Apa ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap diri individu dalam menghadapi cabaran dan rintangan? Apa dia? Okey, relate bahan satu dan bahan dua.
Okey, boleh buka mic bagi tahu dekat bahagian mana ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang perlu ada dalam setiap diri individu dalam menghadapi cabaran, rintangan untuk majukan diri. Ya, tabah dan bersemangat, betul? Ini ciri-ciri untuk kita menghadapi cabaran. Kita kena tabah dan juga semangat. Kalau kita menghadapi masalah, kita kena tabah. Tabah tu maknanya kita menerima masalah dengan hati yang terbuka, kita redha. Semangat tu kita jangan putus asa. Maknanya kita kalau kita berhadapan dengan masalah, kita kena bersemangat. Bersemangat untuk cuba selesaikan masalah itu sampai selesai. Okey, apa lagi? Yang usahakan pasti menjadi. Itu huraian dia. Kita nak ciri-ciri. Apa ciri-ciri yang perlu ada untuk menghadapi cabaran dan rintangan untuk majukan diri? Banyak lagi dekat bahasa tu. Maknanya apa nilai-nilai yang baik untuk menghadapi masalah dan cabaran? Bekerja keras untuk mencapai impian. Bekerja keras untuk mencapai impian. Macam mencapai cita-cita kalau bekerja keras. Okey, betul. Itu dekat mana? Dekat bahan 2 kan? Betul, dekat mana? Baris ke berapa? Apa yang menunjukkan dia bekerja keras? Okey, ni. Ada tak? Ke tak ada? Semangat tersemat di dada. Sama juga. Okey, apa lagi yang lain? Ni dia. Ni dia. Ilmu penuh di dada. Maknanya kalau kita nak menghadapi rintangan, cabaran, kita kena ada ilmu. Kan? Janganlah kita selesaikan masalah dengan apa kita panggil? Maknanya kita ni tak ada ilmu lah nak selesaikan masalah tu. Okey, apa lagi? Okey, jika teguh azam dan cita-cita. Maknanya kita kena mempunyai azam dan cita-cita. Dan kita juga kena mengasah potensi diri. Setiap orang dekat dunia masing-masing ada potensi. Masing-masing ada kelebihan. That's why dekat sekolah adanya co-curriculum. Kan? Maknanya ada sukan. Kenapa sukan ada? Untuk mengasah kita punya bakat yang terpendam. Kan? Setiap orang dia punya bakat, potensi dia berbeza-beza. Ada yang mahir bermain bola sepak, ada yang mahir dalam sukan olahraga, ada yang mahir dari segi sukan badminton. So itulah potensi diri kita ni. So macam mana nak asah potensi? Kita kena cuba benda yang baru. Itu cara kita nak cari potensi. Dan jumpa potensi, kita akan kembangkan potensi tersebut. Okey, apa lagi? Tak ada Okey, tengok dekat bahan yang kedua. Tengok apa yang hakim buat untuk mengusahakan apa ni kita panggil penternakan ayam dia. Dia buat apa?
Dia mulakan segala kerja menebang pokok dan meratakan tanah. Berlori tanah telah diangkut untuk menambak kawasan yang memang rendah dan berair itu. Wang simpanannya habis di situ. Nampak? Kat sini adanya unsur-unsur pengorbanan ataupun dia mengambil risiko. So kat sini kita boleh bagi tahu kalau kita nak berjaya menghadapi rintangan dan cabaran, kita kena berani untuk menghadapi risiko, kan? Macam orang yang main saham. Nak main saham, kita kena berani hadapi risiko. Tak semestinya dengan modal yang kita keluarkan, kita akan dapat untung. Mungkin kita akan rugi. Dan modal pun burn, tak dapat. So, sama macam perniagaan. Kita kena berani untuk menghadapi risiko. Okey. Sekarang kita lihat pula soalan kebat nombor 3. Okey, apakah faktor-faktor? Okey, sorry. Bidang pertanian bukanlah popular dalam kalangan siswaza maupun golongan muda negara ini. Namun belakangan ini kita dapat lihat semakin ramai usahawan muda yang berjaya lahir daripada bidang pertanian ini. Penyertaan golongan muda mula bercambah dalam sektor ini. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mendorong golongan muda di negara ini mula beralih arah melibatkan diri dalam sektor pertanian? Okey, dia kata, apa punca-punca remaja sekarang ni sudah mula menceburi bidang pertanian? Kan, biasanya kalau kita tengok orang muda ni, dia tak suka kerja-kerja yang macam ni cakap, dia tak suka bidang pertanian, dia tak suka bidang penternakan, kan, dia tak minat. Maknanya lebih kepada usahawan lah, dia kurang minat. Yang banyak remaja ni lebih cenderung untuk bekerja dengan majikan, bekerja dalam sektor-sektor kerajaan, kan. Jadi tak minat sangat dalam bidang usahawan, lebih-lebih lagi pertanian. So kenapa? Apa pula faktor-faktor yang menyebabkan orang muda beralih ataupun berminat nak masuk bidang pertanian? Okey. Ada jawapan? Jawapan tulis kat komen. Seperti biasa, masukkan frasa ataupun klausa soalan. Antara faktor yang mendorong golongan muda negara kita mula beralih arah melibatkan diri dalam sektor pertanian ialah apa dia? Sama dengan okey, apa dia? Apa yang Sabrina jawab tadi? Tulis dalam bentuk ayat lengkap. Ada subjek, ada predikat. Soalan kebat ni tak berjawab dalam bentuk point. Okey, Sabrina dengan Adina, cuba tulis dalam bentuk jawapan yang lengkap. Alamak. Okey, contoh macam inilah contoh dia. Okey, antara faktor yang mendorong, dia automatik tukar bahasa Inggeris. Faktor yang mendorong golongan muda di negara kita. Kenapa cikgu tak copy paste Okey, antara faktor yang mendorong golongan muda negara kita mula beralih arah melibatkan diri dalam sektor pertanian ialah
ialah bidang pertanian. Bidang pertanian, apa yang bidang pertanian bagi? Telah menjanjikan peluang pekerjaan. Telah menjanjikan peluang pekerjaan dan dengan pendapatan yang lumayan. Maknanya dalam bidang apa ni? Pertanian adalah bidang usahawan tani. Okay, apa lagi? Seterusnya apa lagi? Seterusnya apa lagi? Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang muda suka bidang pertanian ni? Dia samalah macam usahawan. Mudah. Ya? Kena mudah. Mudah untuk melakukan kerja. Mudah, sebenarnya tak mudah juga, banyak risiko. Selain tu. Sebab tak ada kerja yang mudah kat dunia ni. Tidak memerlukan tenaga yang banyak. Kurang sesuai. Sebab pertanian lah yang kena banyak jaga kerja. Sebab pertanian sektor kunci ekonomi negara Malaysia meningkat juga boleh. Apa dia? Kerana sektor pertanian adalah kunci ekonomi negara meningkat. Kurang sesuai. Itu dia besar sangat. Cikgu guna kenapa orang muda ni nak melibatkan diri dalam pertanian? Dia lebih kepada diri dia sendiri. Apa manfaat kepada orang muda? Bukan manfaat kepada pihak kerajaan, tak? Ya betul, Hidayah. Mereka tidak terikat dengan masa, betul tak? Kan kalau kita kerja dengan majikan, memang kita terikat lah. Pukul 8 masuk kerja, pukul 5 balik. Kan kadang-kadang satu Ahad pun kena kerja overtime kan. Itulah dia kelebihan kalau kita kerja sendiri ataupun kerja dalam bidang pertanian ni. Ya, satu pertanian menjanjikan ganjaran yang lumayan, ganjaran pendapatan yang lumayan. Bekerja sebagai usahawan ni, pendapatan dia unlimited. Kan? Unlimited. Contohlah kalau kita kerja dalam sektor kerajaan kan. Contohlah guru. Guru gaji basic 3,000. Waktu posting 3,000. Maknanya kalau sampai DG 52 kan, dia punya maksimum mungkin boleh pergi 10,000 ataupun 12,000 kan. Ada maksimum gaji dia. Tapi kalau bidang usahawan, dia tak ada maksimum. Dia tak ada maksimum pula. Dia tak ada maksimum, dia ada limit. Boleh pergi gaji berjuta, boleh berbilion pun boleh. Okey, jelas Baik, soalan yang seterusnya. Bapa anda mempunyai sebidang tanah terbiar di kampung. Selain sebidang tanah, terdapat juga sebuah rumah kampung tradisional yang sudah lama terbiar dan usang. Lokasi tanah tersebut di tepi jalan utama dan terletak berhampiran dengan bandar. Selain itu, terdapat tempat-tempat menarik untuk dikunjungi seperti air terjun dan sangat sesuai untuk aktiviti lasak. Sesuai dengan minat anda dalam bidang pelancongan dan ijazah yang anda miliki dalam bidang pertanian, apakah tindakan yang akan anda lakukan sekiranya anda diberikan peluang untuk mengusahakan tanah terbiar? Okey, maknanya kamu ni ada degree dalam bidang pertanian. So, apa tindakan kamu jika diberikan peluang untuk mengusahakan tanah terbiar? Maknanya tanah terbiar tu ada rumah kampung. Lepas tu kawasan tu juga dekat dengan bandar. Dan juga tanah terbiar juga dia punya lokasi dia juga dekat dengan air terjun. Dan sesuai untuk aktiviti lasak. So, kalau kamu dapat tanah tersebut, apa yang kamu akan buat? Janganlah kamu tulis jawapan, saya akan jual pula. Jangan.
Saya nak dengar jawapan kamu akan usahakan tanah tu buat apa? Ya, boleh membuka pusat ekopelancongan. Ya. Ekopelancongan boleh, agropelancongan pun boleh. Okey, apa lagi? Ekopelancongan tu pelancongan domestik, agropelancongan tu macam pelancongan macam okey, tahu tak? Okey, macam saya cakap ni. Sambil kita melancong tu kita dapat pergi melawat ladang-ladang kan. Ada dusun-dusun durian. Apa lagi? Kita dapat melawat ladang apa? Ladang-ladang peternakan macam farm fresh. Pernah pergi tak dekat area UPM kan? Ada apa ni? Kilang farm fresh kat situ kan? Ada macam ada lawatan dekat area UPM. Cikgu tak nak pergi lagi lah. Cikgu tengok dekat TikTok tu ada. Dekat area UPM. Itulah contoh agropertanian. Okey. Apa lagi? Okey, selain ekopelancongan, agropelancongan, nampak tak dia kata ada rumah kan? Rumah kampung kan? So kita boleh baik pulih rumah tersebut. So kita boleh ataupun saya akan membaik pulih rumah kampung tradisional tersebut untuk dijadikan homestay. Homestay tu maknanya rumah inap desa. Homestay tu ialah rumah inap. Untuk jadikan rumah inap. Ini cara kita nak menjana pendapatan. Kan, buat homestay. Apa lagi selain tu? Saya akan membuka ladang apa? Lading pula. Ladang apa? Apa contoh aktiviti pertanian yang kita boleh buat? Ataupun kita ambil umuman boleh membuka ladang pertanian. Dan penternakan di kawasan tanah terbiar tersebut. Okey, jelas ya? Okey, soalan terakhir sebelum kita habiskan kelas. Okey, tukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Okey, kita kena translate daripada ayat kepada ayat. Hatta, maka hari pun malamlah. Okey, hatta dengan maka ni kata pakal ayat. So kita kena buang. Kita kena buang. Sebab itu ialah bahasa Melayu klasik. Hatta hari pun malamlah. Maknanya dia ada dua maksud. Apabila menjelang waktu malam ataupun
Oleh itu hari pun malam. Hari pun malam. Ataupun apabila menjelang ataupun tiba waktu malam. Apabila menjelang waktu malam. Apabila menjelang waktu malam, maka Ketalasari pun masuk mencuri pula. Maka tu kita kena buang. Sebab sebab apa kata pakai ayat kan? Ketalasari pun masuk mencuri pula di sebuah rumah saudagar yang lain. Setelah sudah banyaklah ia beroleh harta, setelah banyaklah dia beroleh harta, setelah dia sudah banyak beroleh harta, dia pun kembali pada tempatnya pula. Dia pun kembali ke tempatnya semula. Okey. Dengan demikian habislah segala harta saudagar yang kaya-kaya itu dicurinya. Dengan demikian ataupun dengan itu pun boleh, oleh itu pun boleh. Habislah segala harta saudagar yang kaya-kaya itu, itu dicurinya. Maka segala saudagar yang kaya jadi segala tu ubah kepada semua. Sebab orang semua saudagar dan orang kaya-kaya itu pun masuk menghadap raja, berdatang sembah. Masuk menghadap raja, lalu berdatang sembah. Okey, kemudian ada pembuka kata. Ini namanya cakap ajuk. Ya tuanku, patik mohonkan ampun. Patik mohonkan ampun, maknanya patik memohon ampun. Adapun patik sekalian ini, okey. Okey, harta patik habis dicuri. Habis dicuri. Dan habis. Dan tinggal sehelai sepinggang. Okey, jelas Baik. Okey, maka ni ada yang kita kena gantikan dengan perkataan lain. Ada juga maka yang kita gugurkan terus.
Kalau kamu tak tahu nak tukar marker dengan apa, kamu buang je. Tak payah ganti dengan apa perkataan. Okey, jelas Jadi kelas kita sampai di sini saja. Okey, untuk minggu depan kita akan buat ujian menengah. Okey, so setakat ini saja. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Wassalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Ko. Sama. Terima kasih cikgu. Tengah